Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-90 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Yang bermaksud mereka, yakni nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk, yakni Al-Quran yang aku sampaikan itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya para anbiya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat sebelum ini, yang telah Allah sebutkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi kita yang membaca Al-Quran. Para anbiya itu adalah golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala iktiraf mereka sebagai golongan yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Maka dengan petunjuk mereka itulah, iaitu dengan jalan mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pendirian mereka yang kental, yang konsisten, yang tidak berubah dalam hal berkaitan dengan kemuliaan akhlak, maka hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohi dan mengikuti jejak langkah mereka. Dimaksudkan dengan mengikuti jejak langkah mereka itu ialah dalam dasar-dasar agama. Adapun dalam perkara-perkara cabang yang memungkinkan berlakunya pembatalan ataupun penambahbaikan, maka para anbiya itu berbeza-beza syariat masing-masing. Dan dalam hal itu tidaklah disuruh kepada Nabi SAW untuk mengikuti jejak langkah para anbiya itu. Bahkan Nabi tetap berpegang teguh kepada apa juga yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda melalui Al-Quranul Karim. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-48 terdapat potongan ayat yang berbunyi, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang bermaksud bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan, yakni tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manakala pada frasa fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka itulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah engkau turuti atau ikuti, merupakan suatu sindiran terhadap golongan musyrikin yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah membawakan sesuatu, ataupun tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang melainkan mengikut sunnatul rusul, ketetapan rasul-rasul yang sebelum baginda. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu yang tiba-tiba berlaku atau suatu yang baru sama sekali.
menunjukkan bahawa Nabi SAW merupakan mata rantai yang bersambungan dengan para rasul sebelum baginda alaihimussalatu wassalam. Adapun mereka golongan musyrikin itulah yang telah menyalahi apa yang disampaikan oleh para rasul itu dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak diizinkan Allah untuk mereka melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, rasul yang mulia, kepada golongan yang engkau diutuskan kepada mereka, katakan pada mereka, aku tidak meminta daripada kamu dengan apa yang aku seru kamu kepadanya. Dengan kerja dakwahku ini, aku tidak meminta daripada kamu sebarang imbalan, sebarang balasan. Termasuklah Al-Quran yang aku sampaikannya kepada kamu, tidak ku minta sebarang upah sama ada sedikit maupun banyak. Maka frasa ini adalah untuk ataupun bertujuan untuk menolak sama sekali alasan golongan musyrikin yang cuba untuk menolak perutusan ataupun pelantikan Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Dan antara alasan mereka ialah mereka menganggap bahawa Nabi Muhammad SAW hendakkan sesuatu balasan. Mereka menganggap Nabi SAW ada kepentingan-kepentingan duniawi dan materialistik yang menyebabkan Muhammad ini mengaku dia adalah pesuruh Allah. Maka dijawab dengan wahyu Allah, katakan pada mereka ya Muhammad bahawa engkau tidak sama sekali meminta upah atas apa yang engkau lakukan. Maka tertolaklah, ternafilah dakwaan dan sangkaan buruk mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah berfirman, in huwa illa dzikra lil alamin. Dan tidaklah Al-Quran itu merupakan suatu peringatan, suatu pesanan bagi sekalian manusia, kesemuanya pada setiap masa, tempat dan ketika. Berkata setengah ahli tafsir, dalam ayat ini mengandungi dalil menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu diutuskan kepada sekalian manusia dan juga jin, iaitu pada frasa in huwa illa dzikra lil alamin. Lil alamin itu meliputi jin dan manusia, bahkan dakwah baginda meliputi segala makhluk. Maka bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin, maka Al-Quran juga adalah zikra lil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lihat sebelum ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa yang berlaku di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, termasuklah dengan ayahnya, tentang perkara-perkara yang berkaitan memperkukuhkan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama membatalkan syirik dan menolak syirik sama sekali, dan menyebut satu sudut daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada sesiapa yang mengikuti jejak langkah baginda. Dan Allah menjelaskan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu tidaklah ia melainkan suatu peringatan bagi sekalian alam, sekalian jin dan manusia. Dan orang yang memperingatkan, yang menyampaikan peringatan Al-Quran itu, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam itu, tidaklah meminta apa-apa sebagai balasan daripada sesiapa jua pun. Maka setelah itu semua kita akan lihat Al-Quran selepas ini membawakan perkara-perkara yang merupakan penolakan terhadap golongan yang mengingkari, yang menafikan penurunan kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga berkenaan dengan apakah akibat daripada sikap dan tindak tanduk mereka ini. Maka Allah berfirman dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-91 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Yang bermaksud, dan tiadalah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Bertanyalah kepada kaum Yahudi yang ingkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurah yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kamu jadikan ia lembaran-lembaran kertas sambil kamu perlihatkan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya, dan kamu sembunyikan kebanyakannya, sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu dan juga oleh datuk nenek kamu. Katakanlah kepada mereka, Allah jualah yang menurunkannya, kemudian biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan qadaru daripada kalimah al-qadr dan juga al-qadar, dan asalnya ialah mengetahui tahap dan nilai sesuatu, iaitu dengan menggunakan ukuran yang tertentu. Maka perkataan al-qadar ini digunakan dalam mengetahui sesuatu secara sempurna, dalam bentuk yang paling lengkap, sehingga ia menjadi suatu yang dikenali pada perkara yang diketahui itu. Maka ia bermaksud bahawa golongan kufar itu tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah dengan kadar yang sepatutnya, kemuliaan yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana Allah begitu menyantuni hamba-hambanya dan melimpahkan rahmat kepada mereka. Bahkan sebaliknya, mereka lah yang telah mengurangkan atau telah mencemarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata, khususnya apabila mereka mengingkari perutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan apa-apa kepada manusia, yang mana kata-kata mereka ini adalah bertujuan untuk menolak dan menafikan kenabian dan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama cuba untuk menolak bahawa Al-Quran itu adalah wahyu suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai reaksi terhadap kata-kata mereka yang batil itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelar dakwaan mereka dengan kata-kata yang nanti akan menyebabkan mereka bisu tidak dapat menjawab dan sama sekali tidak akan dapat menyanggah apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang Allah perintahkan kepada baginda untuk mengungkapkannya? InsyaAllah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.